Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar tentang unit 1 bertajuk Sejarah dan Kita di bawah subtopik Sebab dan Akibat dalam Sejarah. Mari kita mula. Alright, cuba perhatikan dua keping gambar yang saya dah letak dekat dalam slideshow ni. Saya bagi tahulah apa gambar dia. Yang pertama adalah gambar perbincangan menuju arah kemerdekaan, perbincangan untuk merdeka lah. Dan yang kedua ni adalah gambar laungan kemerdekaan, laungan pada hari keramat Tanah Melayu Merdeka. Okay? Bukan Malaysia lagi, time tu belum Malaysia lagi. Pada masa itu belum Malaysia lagi, tapi pada masa itu masih lagi dipanggil Tanah Melayu. Kenapa kita panggil Malaysia? Lepas kita dah bergabung dengan Sabah dan Sarawak. Tapi sebab pada masa tu kita belum bergabung dengan Sabah dan Sarawak, kita panggil Kemerdekaan Tanah Melayu. Okey? Jadi, cuba perhatikan gambar ni. Agak-agak apakah sebab dan akibat berlakunya peristiwa ni? Setiap peristiwa yang berlaku pasti ada sebab dan pasti ada akibat dia lah. Okey? Jadi, kalau untuk perbincangan kemerdekaan ni, apakah sebab berlakunya perbincangan kemerdekaan ni? Okey, sebabnya adalah kerana Tanah Melayu nakkan kebebasan. Itu adalah sebabnya. Akibat daripada perbincangan ni, dapatlah Tanah Melayu kemerdekaan yang kita idam-idamkan selama ni. Macam sekarang kita dah merdeka. Okey? Jadi, agak-agak apa kita nak belajar pada hari ini? Macam saya dah tunjuk sebelum tadi lah kan, kita akan belajarkan tentang sebab dan akibat dalam sejarah. Okey, dan kalau awak ada buku teks juga, awak boleh buka muka surat 9 dan cuba tengok gambar ataupun komik ni, mini komik ni, cuba tengok. Dalam ni saya ceritakan ataupun saya bagi tahu Tunku Abdul Rahman dalam ni menunjukkan tentang perbincangan ataupun perbualan di antara Tun B.T. Sambatan, Tun Tan Cheng Lock dengan Tunku Abdul Rahman berkenaan dengan kemerdekaan lah. Okey, apa yang mereka kata kat sini, peristiwa kemerdekaan Tanah Melayu terjadi bukannya terjadi macam tu je. Tak terjadi macam tu je. Tapi ada di sebalik peristiwa tu adanya sebab dan adanya akibat dia lah. Sebabnya adalah macam saya cakap tadi lah, rakyat-rakyat Tanah Melayu nakkan kebebasan, rakyat-rakyat Tanah Melayu tak suka dikongkong oleh penjajah, betul tak? Jadi disebabkan sebab itulah berlakunya peristiwa perbincangan ini yang ingin menuntut kemerdekaan dan akibatnya dapatlah Tanah Melayu kemerdekaan macam dalam ni dah cakap. Okey? Alright, so itulah pentingnya sebab dan akibat dalam sejarah. Baik, inilah yang kita nak belajar, sebab dan akibat dalam sejarah. Okey, setiap peristiwa yang berlaku pasti mempunyai sebab dan akibatnya tersendiri. Maknanya macam saya cakap sebelum ni tadi, apa-apa peristiwa yang berlaku bukan saja peristiwa sejarah. Apa-apa peristiwa lah yang berlaku dalam kehidupan kita, mesti ada sebab kenapa peristiwa tu berlaku dan akibat daripada berlakunya peristiwa tu. Maknanya peristiwa tu tak terjadi sesaja je. Sebelum peristiwa tu terjadi, mesti ada sebab. Okey, pentinglah untuk kita kaji sebab dan akibat. Lagi-lagi dalam sejarah. Okey? Kita dapat memahami sesuatu peristiwa sejarah apabila kita mengetahui sebab berlaku dan akibat peristiwa itu berlaku. Macam saya cakap jugalah, kita nak faham sesuatu peristiwa ni lebih-lebih lagi tentang sejarah, kita kena tahu dulu kenapa peristiwa itu berlaku, sebab peristiwa itu berlaku. Bila kita dah tahu sebab, kita automatically kita akan dapat tangkap akibat berlakunya peristiwa tu. Jadi, pentinglah untuk kita faham konsep sebab dan akibat ni dalam sejarah. Okey? Contoh dia saya nak bagi. Tadi saya dah bagi contoh tentang proses kemerdekaan, betul tak? Sebab proses kemerdekaan dan akibatnya dapatlah pengisytiharan kemerdekaan. Dan lagi satu contoh yang saya nak bagi adalah hari jadi. Peristiwa adalah hari jadi ataupun hari lahir, hari ulang tahun, benda yang sama. Peristiwa. Itu adalah peristiwa. Sebabnya, untuk kita ingat, untuk kita mengingati tarikh lahir, untuk kita
meraihkan tarikh lahir. Itu adalah sebab. Akibatnya, akibat daripada sebab kita sebab peristiwa itu, akibatnya individu yang kita raikan ataupun orang yang meraihkan hari jadi itu akan rasa lebih disayangi, akan rasa lebih dihargai. Itu adalah akibat dia. Jadi pentinglah yang sekarang ni sebab dan akibat yang kita belajar bukan hanya konsep dia, bukan hanya boleh diguna pakai dalam sejarah, tapi juga boleh diguna pakai dalam kehidupan seharian kita. Okey, kena ada sebab, kena ada akibat. Okey, pentinglah dua benda ni. Dan macam saya cakap tadi lah, contoh hari jadi, kenapa sebab adanya hari jadi ni? Sebab kita nak ingat tarikh lahir. Tarikh lahir sesiapa je lah, orang penting bagi kita. Betul tak? Itu adalah sebab dia. Dan akibat dia, orang yang kita ingat tu akan rasa dihargai, akan rasa disayangi, akan rasa benda-benda yang positif lah. Betul tak? Jadi pentinglah bila kita ada peristiwa, kita ingat dia punya sebab dan kita ingat dia punya akibat. Dan sampai sini saja pelajaran kita untuk hari ini, sebab dan akibat dalam sejarah. Saya akan bagi sedikit latihan dan yang memerlukan anda semua untuk berfikirlah. Saya akan berikan beberapa peristiwa dan saya nak anda tuliskan apakah sebab, apakah akibat. Okey, dalam buku latihan. Jadi sampai sini saja, terima kasih.